Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat walafiat dan ceria selalu. Okey, hari ini kita akan sambung tajuk pembelajaran kita iaitu penawaran pasaran. Right, objektif pembelajaran kita pada hari ini pertama, murid boleh menerangkan maksud penawaran pasaran. Kedua, boleh membina jadual penawaran pasaran. Ketiga, boleh melukis kelok penawaran pasaran. Dan yang keempat, boleh menerangkan pembentukan kelok penawaran pasaran. Baiklah, sebelum ini kita telah pun pelajari konsep penawaran dan kita telah pun lihat maksud penawaran. So, kita imbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan penawaran. Right, penawaran adalah kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh pengeluar atau firma pada satu tingkat harga tertentu dalam tempoh masa tertentu. Berdasarkan definisi ini, secara umumnya kita lihat di sini pengeluar atau firma ianya merujuk kepada seorang pengeluar atau sebuah firma sahaja. Baiklah, dalam pasaran terdapat ramai pengeluar, terdapat banyak firma bagi sesuatu barang dan perkhidmatan, bagi pengeluaran sesuatu barang dan perkhidmatan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan penawaran pasaran? Right, kita lihat. Penawaran pasaran boleh didefinisikan sebagai kuantiti barang atau perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh semua pengeluar atau firma dalam pasaran pada satu tingkat harga tertentu dalam tempoh masa tertentu. Tadi kita sebut ni dalam pasaran ada banyak firma, ada ramai pengeluar. Okey, jadi dalam definisi ini jelas tertera pengeluaran atau penawaran barang-barang ini dibuat oleh semua pengeluar atau firma yang ada di dalam pasaran. Jadi cikgu ulang semula apa yang dimaksudkan dengan penawaran pasaran. Penawaran pasaran iaitu kuantiti barang atau perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh semua pengeluar atau firma dalam pasaran pada satu tingkat harga tertentu dalam tempoh masa tertentu. Right, sekarang kita lihat bagaimana kita hendak membina jadual penawaran pasaran. Bagi membina jadual penawaran pasaran ini, bagi kita menerangkan penawaran pasaran, sebenarnya dalam pasaran tu seperti mana yang cikgu sebutkan tadi ada ramai pengeluar, ada banyak firma. Jadi untuk memudahkan pembelajaran kita, kita perlu buat andaian. So, kita andaikan dalam pasaran ini hanya terdapat 2 firma sahaja. Okey, contoh kalau kita nak buat di sini penawaran pasaran kasut. So, kita andaikan dalam penawaran pasaran kasut sekarang ini ada 2 syarikat sahaja iaitu syarikat Bahir dan juga syarikat Sirah. Baiklah, sebelum ini dalam pembelajaran yang lepas kita dah lihat bagaimana pembentukan jadual penawaran syarikat Bahir. So, kita sudah ada di sini. Ini adalah harga dalam ringgit Malaysia bagi setiap pasang kasut. Daripada RM20 kepada RM100. Dan ini adalah jadual penawaran oleh syarikat Bahir. Kita sentiasa perlu ingat bila kita membina jadual penawaran, kita mesti pastikan nilai-nilai yang ada di sini, nilai-nilai yang kita berikan di sini mesti memenuhi hukum penawaran. Ingat tak lagi apa hukum penawaran? Baik, masih ada lagi yang ingat. Terima kasih. Hukum penawaran menyatakan apa? Bila harga barang meningkat, kuantiti penawaran juga akan meningkat dan sebaliknya. Apabila harga turun, kuantiti penawaran juga akan turun. Kita lihat penawaran syarikat Bahir. Di sini nilai-nilai di sini menepati hukum penawaran. Right, sekarang kita nak bina jadual penawaran oleh syarikat Sirah.
Right, pada tingkat yang terendah, kita mula pada tingkat harga yang terendah dahulu. Katakan kita letak di sini kuantiti ditawar oleh syarikat Sira 3,000 pasang kasut. Okey, dan bila harga meningkat, kuantiti penawaran juga akan meningkat. Ingat hubungan antara harga dan kuantiti yang ditawarkan adalah positif. Jadi bila harga meningkat daripada 20 kepada 40, kuantiti yang ditawarkan oleh syarikat Sira mesti meningkat daripada 3,000 pasang, kita katakanlah kat sini naik kepada 6,000 pasang kasut. Okey? Hubungan positif. Apabila harga meningkat, kuantiti yang ditawarkan juga akan meningkat. Seterusnya apabila harga meningkat daripada 40 kepada 60, seterusnya 80 dan 100 ringgit, kuantiti yang ditawarkan oleh syarikat Sira tentunya akan meningkat daripada 6,000 kepada katakan 9,000 pasang, seterusnya 12,000 pasang dan yang terakhirnya 15,000 pasang. Okey, pastikan nilai-nilai ini menepati hukum penawaran. Right. Sekarang bagaimana kita hendak membina kuantiti penawaran pasaran? Right. Kita lihat pada satu-satu tingkat harga terlebih dahulu. Right, kita mula pada tingkat harga RM20. Kuantiti yang ditawar oleh syarikat Bahir 2,000. Kuantiti yang ditawar oleh syarikat Sira 3,000 pasang. Jadi di pasaran kita dapat 5,000 pasang kasut. Okey, seterusnya pada tingkat harga RM40, kuantiti ditawar oleh syarikat Bahir 4,000 pasang tambah 6,000 pasang oleh syarikat Sira. So, kuantiti penawaran pasaran adalah 10,000 pasang. Okey, perhatikan di sini kita jumlahkan kuantiti ditawar oleh kedua-dua syarikat ini secara mendatar. Okey, bagi memperolehi kuantiti penawaran pasaran. Okey, atau katalah untuk kita dapatkan kuantiti penawaran pasaran ini, kita jumlahkan kuantiti penawaran syarikat Bahir dan syarikat Sira ini secara mendatar. Okey, ingat sebab poin bila kita nak menjawab soalan, terangkan pembinaan jadual penawaran pasaran, kita perlu sebut menjumlahkan kuantiti ditawar oleh semua syarikat atau oleh semua firma yang ada dalam pasaran secara mendatar. Okey, di situ ada satu point yang kita jangan miss lah. Mesti ingat words tersebut, kata kunci tersebut. Okey, pada tingkat harga RM60, 6,000 pasang kasut oleh syarikat Bahir tambah 9,000 pasang oleh syarikat Sira. So, kuantiti penawaran pasaran 15,000 pasang. Pada tingkat harga RM80, 8,000 syarikat Bahir, 12,000 syarikat Sira. So, kuantiti penawaran pasaran 20,000 pasang. Pada tingkat harga RM100, 10,000 pasang syarikat Bahir, 15,000 pasang syarikat Sira. So, kuantiti penawaran pasaran adalah 25,000 pasang. Okey. Cikgu ingatkan sekali lagi bagaimana kuantiti penawaran pasaran ini diperolehi. Okey, adalah dengan menjumlahkan secara mendatar kuantiti yang ditawar oleh syarikat Bahir dan juga syarikat Sira. Right, bagi memudahkan kita melukis kelok penawaran pasaran, kita perlu letakkan titik-titik. Right. Pada tingkat harga RM20, kuantiti yang ditawarkan di pasaran 5,000 pasang, kita tanda titik P. Seterusnya pada tingkat harga RM40, kuantiti yang ditawarkan di pasaran adalah 10,000 pasang, tanda titik Q. Pada tingkat harga RM60, kuantiti yang ditawar di pasaran 15,000 pasang, tanda titik R. Pada tingkat harga RM80, 8,000 pasang oleh syarikat Bahir, 12,000 pasang oleh syarikat Sira. So, di pasaran ada 20,000 pasang, kita tanda titik
S, dan pada tingkat harga RM100, kuantiti ditawar oleh syarikat Bayi 10,000 tambah 15,000 oleh syarikat Sirah. Okay, di kuantiti penawaran pasaran 25,000 pasang. So, kita tanda titik T. Right. Ini adalah jadual penawaran pasaran. Dan ingat, penawaran pasaran diperolehi dengan menjumlahkan secara mendatar kuantiti ditawar oleh setiap firma dalam pasaran pada satu tingkat harga tertentu dalam tempoh masa tertentu. Sekarang kita lihat pula bagaimana kita nak membentuk kelok penawaran pasaran. Baiklah, apa yang perlu kita lukis dahulu? Okey, ini adalah paksi harga, paksi kuantiti. So, kita ada dua syarikat di sini, syarikat Bahir dan syarikat Sirah. So, kita lukis dahulu kelok penawaran syarikat Bahir. So, kita dah ada paksi harga dan paksi kuantiti di sini. So, yang penting titik origin. Okay, mesti ingat ni, kalau tiada titik origin ini, tak dapatlah kita markah untuk paksi harga dan juga paksi kuantiti. Kita akan hilang dua markah. Right, kita mula pada tingkat harga 20, 40, 60, 80, 100. Label mesti lengkap. Okay, ini label harga. So, dalam kurungan ringgit Malaysia. Baru dapat satu markah di sini. Right, pada paksi kuantiti 2, 4, 6, 8, 10. Label kuantiti dalam ribu pasang. Okey, ini maksudnya 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 pasang. Baik, pada tingkat harga RM20, syarikat Bahir, kuantiti yang ditawarkan oleh syarikat Bahir 2,000. So, kita tandakan di sini pada tingkat harga 40, 4,000 pasang. Pada tingkat harga 60, 6,000 pasang. Pada tingkat harga 80, 8,000 pasang. Pada tingkat harga 100, 10,000 pasang. So, kita dah ada titik-titik ini. Ada 5 titik. Kita sambungkan titik tersebut. Kita akan dapat kelok penawaran oleh syarikat Bahir. So, kita labelkan di situ sebagai SBSB. Right. Ini adalah kelok penawaran kasut syarikat Bahir. Sekarang kita lukis pula kelok penawaran syarikat Sirah. So, ini paksi harga, paksi kuantiti, titik origin. Alright. Okay, 20, 40, 60, 80, 100. Ini adalah di paksi harga. Okay, tulis dengan lengkap, RM1 Malaysia. Okay, paksi kuantiti kita 5, 10, 15. Label kuantiti dalam ribu pasang. Okey, pada tingkat harga RM20, 3,000 pasang tandakan di situ. Pada tingkat harga RM40, syarikat Sirah tawarkan 6,000 pasang. Pada tingkat harga RM60, 9,000 pasang. Pada tingkat harga RM80, 12,000 pasang. Pada tingkat harga RM100, okay, 15,000 pasang. Alright, kita dapat 5 titik ini. Kita sambungkan. Okay, ini adalah kelok penawaran syarikat Sirah. So, kita labelkan SS. S kecil itu untuk Sirah. Okay, ini adalah kelok penawaran kasut syarikat Sirah. Now, sekarang kita lihat bagaimana kita nak lukis kelok penawaran pasaran. Right, kita lukis dulu apa? Paksi harga, paksi kuantiti. Alright. Titik origin. Jangan lupa 20, 40, 60, 80, 100. Okay, label. Mesti ada. Okay, lengkap. Harga ringgit Malaysia. Unitnya. Mesti lengkap. Right, paksi kuantiti 5, 10, 15, 20, 25. So, labelnya kuantiti, unitnya 1,000 pasang. So, catat dengan lengkap. Alright. Sekarang macam mana kita nak dapatkan titik-titik bagi kuantiti penawaran pasaran? Right. Sebelum ni, kita lihat ni macam mana nak dapatkan penawaran pasaran adalah dengan cara menjumlahkan secara mendatar.
Cuba lihat cikgu susun kelok penawaran bahir, kelok penawaran syarikat sira ni secara mendatar. Kalau menegak, maksud dia kalau menegak macam mana? Syarikat bahir, di bawah syarikat bahir, syarikat sira, maknanya secara menegak. Kita tidak akan dapat kuantiti penawaran pasaran. Sebab kuantiti penawaran pasaran diperolehi dengan cara menjumlahkan secara mendatar. Apa yang dimaksudkannya di sini? Pada tingkat harga RM20 di sini, syarikat bahir 2,000 pasang. Kita campurkan secara mendatar. Ini secara mendatar. Kita letakkan titik-titik putus di sini. Right. 2,000 pasang syarikat bahir. Kalau kita tengok dekat sini, syarikat sira 3,000 pasang. So, kita jumlahkan secara mendatar. 2,000 tambah 3,000, kita akan dapat 5,000 pasang. So, kita tandakan di situ, di kelok penawaran pasaran. So, kita labelkan titik P. Right. Ini yang dimaksudkan kita menjumlahkannya secara mendatar. Dan kita perlu lukis kelok penawaran itu juga secara mendatar. Tak boleh menegak. Kalau menegak tu maknanya dah salah konsep. Right. Seterusnya, pada tingkat harga RM40, syarikat bahir RM4,000, syarikat sira RM6,000. So, kuantiti penawaran pasaran, kita tandakan di situ RM10,000. Kita labelkan sebagai titik Q. Dan seterusnya, pada tingkat harga RM60, syarikat bahir RM6,000 dijumlahkan dengan syarikat sira berapa ribu ni? RM6,000, RM9,000. So, kuantiti penawaran pasaran RM15,000, tertandakan titik R. Dan seterusnya pada tingkat harga RM80, kuantiti ditawarkan oleh syarikat bahir 8,000 pasang tambah 12,000 pasang oleh syarikat sira. So, kuantiti penawaran pasaran adalah RM20,000. So, tandakan di situ dan labelkannya titik S. Dan yang terakhir pada tingkat harga RM100, 10,000 pasang oleh syarikat bahir tambah 15,000 pasang oleh syarikat sira. So, kuantiti penawaran pasaran 25,000 pasang. Kita tanda titik T. Right, sekarang kita sudah dapat titik-titik PQRST di sini. Kita sambungkan ke semua titik-titik tersebut. Maka terbentuklah kelok penawaran pasaran. So, kita labelkan sebagai SPSP. Ini adalah kelok penawaran pasaran. Right. Kelok penawaran pasaran ini mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Sebab apa dia mencerun ke atas dari kiri ke kanan? Right? Kelas? Sebab ianya menggambarkan hubungan positif antara harga dengan kuantiti yang ditawarkan. Apa maksud dia? Apabila harga meningkat, kuantiti penawaran juga akan meningkat. Dan sebaliknya apabila harga turun, kuantiti penawaran juga akan turun. Dan ianya menepati hukum penawaran. Right. Satu perkara yang cikgu ingin ingatkan dalam pembentukan kelok penawaran pasaran ini, kita perlu nyatakan kelok penawaran pasaran ini diperolehi dengan menjumlahkan secara mendatar kuantiti penawaran oleh setiap firma yang ada di dalam pasaran pada satu-satu tingkat harga tertentu. Okey. Kita boleh juga melukis kelok pembentukan kelok penawaran pasaran ni dalam satu rajah. Maknanya dalam satu rajah itu ada ketiga-tiga kelok. Kelok bahir, kelok penawaran syarikat sira, kelok penawaran pasaran dalam satu rajah. Tapi sebabkan cikgu nak menunjukkan kepada semua murid-murid bagaimana yang dimaksudkan dengan menjumlahkan secara mendatar dengan jelas. So, cikgu lukis ketiga-tiga kelok tersebut. Ada 3 rajah di situ. Ada 3 rajah di sini sebenarnya. Kelok penawaran syarikat bahir, 1 kelok, kelok penawaran syarikat sira dan akhir sekali kelok penawaran pasaran. Kasut tersebut. Alright. Okey, kita telah pun pelajari hari ini apa yang dimaksudkan dengan penawaran pasaran. Apa penawaran pasaran? Right, kuantiti barang atau perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluar oleh
semua pengeluar atau firma dalam pasaran pada satu tingkat harga tertentu dan dalam tempoh masa tertentu, dan juga kita telah sama-sama membina jadual penawaran pasaran dan melukis kelok penawaran pasaran tersebut serta menerangkan pembentukan kelok penawaran pasaran. Okey, untuk itu kita pergi kepada aktiviti pengukuhan untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak murid sekalian. Alright. Berikut adalah jadual penawaran beg sekolah oleh 2 buah firma dalam pasaran. Okey, kita ada di sini jadual penawaran beg sekolah. Okey, kolom yang pertama di sini adalah kolom harga. Okey, dimulai dengan harga yang paling rendah RM20 hingga RM50. Dan kita ada kolom yang kedua adalah kuantiti ditawar oleh firma A. Kolom yang ketiga, kuantiti yang ditawar oleh firma B. Kolom yang keempat, kuantiti penawaran pasaran. Dan yang terakhir sekali adalah titik. Titik-titik pada pelbagai tingkat harga. Now, A. Lengkapkan jadual di atas. B. Lukis kelok penawaran firma A, firma B dan pasaran beg sekolah tersebut. C. Jelaskan pembentukan kelok penawaran pasaran di atas. Dan D. Pada pendapat anda, mengapakah kelok penawaran firma dan pasaran bercerun positif? Right, anak-anak murid yang dikasihi sekalian, okay, sila jawab aktiviti pengukuhan ini. Okay, buat aktiviti pengukuhan ini di Google Form yang cikgu sudah sediakan dalam Google Classroom masing-masing. Right, untuk itu setakat ini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jangan lupa terus duduk di rumah. Okey, hashtag kita jaga kita dan hashtag cegah COVID-19. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.